tempat saya pernah belajar, yaitu sekitar tahun 1996, di mana saya telah dilantik sebagai Tutor Majlis Kebudayaan dan Kesenian Pergerakan Pemuda Agama Malaysia. Pada tahun 1998, saya telah direkrut oleh saudara Saifuddin Nasution yang sekarang ini merupakan ahli paling macam. Ketika itu saudara beliau merupakan Tutor Pergerakan Pemuda Keadilan Malaysia, Pemuda Agama Malaysia. Beliau telah melantik saya sebagai Pengurus Operasi Tunas Bisari, yaitu sebuah program pendidikan untuk anak-anak bayi. Dan ibu pejabat projek Tunas Bisari ini terletak di tingkat 37 PWC. Semasa di PWC saudara, saya berkawan dengan teman-teman di ibu pejabat AMNO di tingkat 78. Pada awal tahun 1998 lagi, kita telah mendapat maklumat dari rakan-rakan di tingkat 78 bahawa berlaku krisis dan keparahan di antara Datuk Seri Anwar Ibrahim, begitu juga dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Maklumat yang saya terima saudara ketika itu, perbalahan di antara Dr. Mahathir dan Anwar berpunca daripada masalah ekonomi, ketidaksetujuan dalam beberapa perkara yang berkaitan ekonomi. Kedua, adalah kerana beberapa orang-orang di sekeliling saudara anak kami sudah mula menjalankan aktiviti-aktiviti untuk menjatuhkan Dr. Mahathir. Itu sebabnya tuan, apabila pada tanggal 12 September 1998, bila mana Dr. Mahathir meminta Anwar dan tuduhan yang dilemparkan ke atas beliau adalah beliau seorang keluar, saya tidak percaya tuan. Dan ribuan anak muda ketika itu tidak percaya. Itu sebabnya tuan di atas keyakinan bahawa Anwar telah dianiaya, bahawa Anwar berada di pihak yang benar. Saya telah menyokong gerakan reformasi yang telah Datuk Seri Anwar lancarkan pada 12 September tahun 1998. Apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri dan kemudiannya didakwa di mahkamah. Ketika itu tuan-tuan, puluhan ribu rakyat setiap minggu mengadakan demonstrasi sekitar Kuala Lumpur. Berbagai pihak mencipta poster, mengedarkan handbill, mengedarkan kamera. Kita tak tahu siapa yang organize demonstrasi ini tuan-tuan. Demonstrasi ini tidak mempunyai pemimpin. Sehingga pada tanggal 17 bulan Oktober 1998, di mana saya telah mengepalai sekitar 20,000 penyokong gerakan reformasi untuk menghantar memorandum kepada Yang di-Pertuan Agong. Kami telah berarah daripada Masjid Negara pergi ke Istana Negara. Dan 6 hari selepas perhimpunan tersebut saudara, saya telah ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri. Penahanan saya ketika itu di bawah Seksyen 73. Seksyen 73 ini kuasa polis, bukan kuasa menteri dalam negeri. Polis yang mempunyai hak untuk menahan kita di bawah Seksyen 73 Akta Keselamatan Dalam Negeri. Pada tahun 1998, saya disimpan selama 59 hari juga. Selepas dibebaskan, ketika itu usia saya baru 25 tahun, anak muda darah panas. Kami masih meneruskan perjuangan bersama gerakan reformasi. Platform kami ketika itu ada. Kalau masih ingat, ada ini sebuah NGO yang menggunakan lambang ribbon putih. Namun, apabila 1999 makin hampir, bila mana kita nak berhadapan dengan pilihan raya, terdapat pandangan di kalangan kami yang mengatakan bahawa kita perlu terlibat dalam pilihan raya. Untuk apa kita terlibat dalam? Kita ingin terlibat dalam pilihan raya kerana kita yakin salah satu cara terbaik untuk membebaskan Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah dengan menyertai pilihan raya dan memuaskan parlimen. Itu sebabnya tuan-tuan, kita berbincang dengan PAN, kita berbincang dengan KP bagi membolehkan kita menghadirkan cuti secara sama rata supaya kita boleh ada pertandingan satu lawan satu. Secara yang bermaksudnya, malamnya pada ketika itu Pak DAP tidak mahu berbincang dengan kita kali ini NGO. Mereka mahu berbincang dengan sebuah parti politik. NGO tak boleh. Ini telah memaksa kita
tuan-tuan untuk menyembuhkan parti-parti. Di peringkat awal saya terlibat dalam perubahan Angkatan Reformasi Malaysia (ARM) sebagai ketua agung yang pertama. Yang kedua, di 2009 wujud sebuah parti yang dinamakan Himpunan Angkatan Keadilan (HAK) yang dipimpin oleh saudara Nizam dan juga saudara Anas Yahman. Malangnya, kedua-dua parti politik ini tidak diluluskan pendaftaran yang keempat. Itu sebab terdapat gerakan dari rakan-rakan dan sahabat yang telah membeli sebuah parti politik yang dinamakan Ikatan Muslimin Malaysia yang didaftarkan di Terengganu. Dia beli parti ini, dia tukar nama parti ini, dia tukar gambar bendera parti ini, maka wujudlah pada tanggal 4 hari April tahun 1999 sebuah parti yang baru ditukar nama dan dilancarkan semula, iaitu Parti Keadilan Nasional. Parti Keadilan Nasional saudara bila bergabung dengan sebuah parti yang dinamakan Parti Rakyat Malaysia, dia jadi sebuah parti yang dinamakan Parti Keadilan Rakyat ataupun PKR yang sekarang ini memerintah negeri Sarawak. Saudara yang saya hormati sekalian, semasa berada di dalam Parti Keadilan, mula-mula saya diamanahkan sebagai Ketua Pergerakan Pemuda Keadilan di Johor. Kemudian saya ditarik ke pusat sebagai Pusat Pemuda Keadilan Malaysia. Kemudian menang bertanding sebagai ahli majlis pimpinan Tertinggi Keadilan. Boleh dikatakan setiap demonstrasi yang dilaksanakan oleh Pemuda Keadilan Malaysia, saya lah penganjurnya, tuan-tuan. Saudara yang saya hormati sekalian, begitu juga dengan ceramah-ceramah, sama ada permit ataupun tidak ada permit. Ketika itu tuan-tuan kita terus buat, kita tak peduli saudara. Saudara yang saya hormati sekalian, berbagai strategi kita lakukan. Tujuannya untuk apa, tuan-tuan? Tujuannya hanya satu. Kita ingin create pressure, kita ingin create tekanan supaya Dr. Mahathir takut dan akhirnya memanggil kami untuk membicarakan pembebasan anak kami. Saudara yang saya hormati sekalian, berbagai perkara yang kami telah lakukan, sama ada ianya mengikut undang-undang ataupun tak ikut undang-undang, kita lantak pada tuan-tuan, kita bantai. Ini saudara telah membawa kepada penahanan saya buat kali kedua di bawah Bakat Keselamatan Dalam Negeri pada 24 hari April tahun 2001. Tapi kali ini saudara, saya juga ditahan di bawah Seksyen 73 kerana disaksi akan membahayakan keselamatan negara. Kali ini tertera di kitab penahanan saya bahawa saya telah pun membahayakan keselamatan negara. Saudara yang hormati sekalian, sekarang saya bercerita kepada kepentingan saya kedua, iaitu keadaan ketika kita berada di dalam tahanan saya. Mula-mula apabila kita ditahan, saudara, saya masih ingat kali pertama saya ditahan di Pulau Laut. Kali kedua saya ditahan di Seksyen 9. Sebaik kali kedua daripada ceramah di Markas Pas Seksyen 9. Turun-turun kita ditahan dan saya dibawa kepada polis Seksyen 11. Daripada polis Seksyen 11, maka saya telah ditutup dan saya dibawa ke satu lokasi perancis. Biasanya di Balasuri Jalan Travel. Daripada Balasuri Jalan Travel di Selatan, dia ada dua keadaan. Keadaan pertama, kita mungkin diangkut dengan menggunakan sebuah van. Van ditutup rapi, tak ada tingkat. Ataupun kali kedua dengan menggunakan sebuah lori yang umpama lori ikut, besar lori. Kalau saya mungkin di depan, kalau dapat lori ikut atas. Kerana dalam lori ikut itu pula kita dikurung dalam sebuah kabinet besi. Masuk kabinet itu ada sebuah kursi dan ada lipat. Walaupun ada lipat, ada tempat untuk kita menolak sifat nama. Sampai pada di sebuah tempat yang dinamakan PRC, Police Remand Center. Pertamanya mereka akan ambil sak jari. Selepas ambil sak jari kita, dia akan suruh kita tanggalkan pakaian. Kemudian polis akan ambil sebagai lepas dan melaksanakan bagaimana bentuk